Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Razak bin Terim, pensyarah saya dalam mata pelajaran patologi perhutanan. Dalam slide ini saya akan fokus pembentangan saya tentang penyakit yang menyerang ladang-ladang hutan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Pertama sekali, kita lihat spesies pokok yang biasa ditanam di kawasan ini. Antaranya ialah eucalyptus species yang banyak ditanam di Indonesia dan Thailand. Tectona grandis atau pokok jati yang sangat popular di Thailand, Laos, dan Vietnam. Hevia braziliensis, iaitu pokok getah yang terdapat di seluruh rantau termasuk Malaysia, seluruh negara Asia Tenggara. Okay, the next is Acacia mengu. Spesies ini banyak ditanam di Vietnam dan Indonesia. Seterusnya, kita melihat kepada gambar raja ini. Kita beralih kepada penyakit utama yang menyerang spesies-spesies ini. Bagi pokok eucalyptus, penyakit yang paling biasa ialah bintik daun yang disebabkan oleh kulat Mycosphaerella species dan Teratosphaeria. Bagi pokok jati pula, akarnya sentiasa terdedah kepada perebutan yang disebabkan oleh Phellinus noxious dan Rigidophorus. Bagi pokok getah pula, sering mengalami penyakit gugur daun yang dikenali sebagai Corynespora cassicola dan itu saja. Manakala pokok akasia pula, ia terdedah kepada penyakit layu yang berpunca dari jangkitan Ceratocystis fimbriata. Okey, untuk next slide. Kesan-kesan penyakit. Kesan-kesan daripada penyakit ini amat ketara. Antaranya termasuk kadar pertumbuhan pokok yang menurun, daun gugur lebih awal, kematian pokok yang tinggi terutamanya bagi akasia dan jati, serta kemerosotan kualiti kayu. Semuanya ini akhirnya memberi kesan ekonomi kepada pekebun kecil maupun syarikat-syarikat besar. Okay, for the next slide. Namun begitu, pengurusan penyakit ini menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah keadaan iklim tropika yang lembap dan sering hujan yang mempercepatkan penyebaran patogen. Selain itu, masih kurangnya penggunaan klon tahan penyakit, kelemahan sistem pemantauan dan kuarantin, serta pemilikan ladang yang berpecah-pecah menyukarkan usaha kawalan secara menyeluruh. Maksud di sini kawasan ladang yang berselerak ataupun dikata tidak centralized lah. Okey, untuk slide yang seterusnya, itu tindakan-tindakan kawalan. Antara tindakan kawalan yang sedang diambil termasuklah pembiakan klon hybrid yang tahan penyakit seperti untuk spesies eucalyptus, langkah sanitasi seperti pemotongan, pembuangan pokok yang dijangkiti serta penggunaan kaedah perosak
dan penyakit bersepadu atau IPDM. Di samping itu, kerjasama serantau juga dipertingkatkan melalui institusi penyelidikan seperti Forda di Indonesia dan Universiti Katsetsat di Thailand. Untuk mengakhiri ini, tidak lupa saya merujuk kepada rujukan yang telah saya guna, iaitu melalui Old KM Wingfield, MJ and Yuan, A Manual of Disease of Eucalyptus in Southeast Asia, CIFOR, dan seterusnya FAO, Global Review of Forest Health in the Tropics, dan seterusnya Nguyen Titi, Kawalan Penyakit dalam Ladang Akasia di Vietnam, Forest Pathology. Itu sajalah. Sekian dan terima kasih.